kesempatan untuk pergi kuliah tauhid kita. Alhamdulillah kita ada bulan ni dapat ustaz sekali kuliah tauhid selepas kita tersilap percaturan sikit pada minggu lepas. Jadi hari ini kita akan meneruskan kuliah kita ustaz pada tajuk yang baru fasa kedua. Jadi dengan ini saya menyerahkan majlis kepada ustaz. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra wal hazana idza syi'ta sahla. Masih ada Ada sahabat tolong mute kan ya. Siapa bantu ni Faiza? Kalau Faiza tak berkesempatan bagi akak jadi co-host ke? Mohon kita beri laluan kepada ustaz ya. Terima kasih. boleh. Okey. Kak Mas kejap saya on Kak Mas jadi co-host kejap. Ya. Sebab saya daripada phone tak boleh nak manage sangat kejap. Tak apa. Letak akak. Okey, boleh kau Okey. Boleh ustaz silakan. Okey, tak mana kita masuk pada tajuk yang baru. Sebenarnya kita dah bincang panjang berkaitan dengan perkembangan ilmu kalam, perkembangan ilmu akidah. Sebenarnya hadirin yang saya kasih sekalian, sebenarnya bila kita bincang tentang ilmu kalam ni, kita akan dapati beberapa perbezaan yang mendasar lah antara ilmu kalam dan juga dengan ilmu akidah. Tapi saya tak berhasrat untuk menjelaskan perbezaan tu pada awal-awal ni. Kita akan dapat lihat perbezaan tu nanti bila mana sampai pada tempohnya lah. Jadi cuma sekarang ni kita nak jelaskan bahawa bila kita sebut ilmu kalam, maka maknanya adalah ilmu akidah. Cuma di situ ada beberapa perbezaan yang agak mendasar. Bila mana sampai masanya, sampai topiknya nanti kita akan faham apakah beza antara ilmu kalam dengan ilmu akidah. Baik. Jadi kita masuk pada bab yang kedua. Fasal yang kedua, sumber-sumber ilmu dalam akidah Islamiah. Jadi bila mana kita bincang sumber ilmu ni, kenapa penting? Kenapa penting kita nak bincang sumber-sumber ilmu ni? Sebab kita nak tahu bahawa akidah yang kita imani daripada Nabi SAW ini adalah daripada sumber yang jelas, sumber yang sahih, dan sumber yang boleh kita yakini dan kita amalkan dan tidak teragak-agak lagi, tidak ada sebarang syak padanya. Sebab itulah kita nak bincang tentang sumber-sumber ilmu, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai masadir al-ma'rifah fil aqidatil islamiyah, sumber-sumber ilmu dalam akidah Islamiah. Jadi sebagaimana ilmu-ilmu lain lah, kalau kita belajar ilmu perubatan, mesti ada asas yang tepat. Contohnya kan, bila mana kita tambah-tambah lagi bila mana kita nak operatekan satu contoh kan, kita nak belajar tentang pembedahan, saya ambil contoh supaya kita mudah faham. Jadi semestinya ilmu tentang pembedahan tu mestilah ilmu yang berasaskan kepada fakta yang betul. Kalau bagi orang yang terlibat dalam aviation contohnya kan, dalam aviation, dalam penerbangan, dia mestilah apabila dia nak operatekan kapal terbang, dia nak cek kapal terbang, mestilah dia berasaskan kepada ilmu yang tepat, ilmu yang betul. Bukan ilmu yang tidak berasaskan kepada fakta. Kalau tak, membahayakan keselamatan penumpang, keseluruhan penumpang dan juga anak kapal. Sama juga macam bila mana seorang doktor tu dia belajar ilmu perubatan, dan antaranya adalah bila mana dia nak buat dia nak buat pembedahan kepada pesakit. Mestilah apa yang dia belajar tu adalah daripada sumber yang tepat, sumber yang sahih. Sebab kalau disalah, maka
membahayakan nyawa pesakit. Dia mesti tahu kadar yang digunakan untuk bius kepada pesakit banyak mana. Kalau terlebih ni akan buat kemudaratan pada pesakit. Kalau terkurang dia akan menyebabkan pesakit itu akan apa kesakitan kan. Kemudian obat nak bagi itu banyak mana. Jadi semua tu adalah berdasarkan kepada fakta yang tepat. Sama macam farmasis dia nak bagi obat kepada pesakit mestilah dia berdasarkan kepada ilmu yang betul. Jadi kalaulah dalam bab keduniaan mesti berdasarkan ilmu yang betul, ilmu yang sahih. Maka dalam bab agama pun sama, tambah-tambah lagi dalam bab akidah yang menjadi asas kepada penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mestilah berdasarkan kepada ilmu yang tepat, ilmu yang betul. Jadi sebab itulah bila mana kita bincang akidah, ulama-ulama zaman dahulu ni mereka membincangkan dulu tentang al-ma'rifah, tentang pengetahuan, tentang ilmu. Jadi sebelum mereka bincang tentang ilmu, mereka bincang tentang apa nama ni? Alam sekeliling yang kita berada dalamnya, yang kita hidup dalamnya ni. Jadi sebab itulah perbincangan pertama adalah at-tafriqu baina alamil ghaibi wa alamil syahadah. Perbezaan antara alam ghaib dengan alam nyata. Syahadah ni adalah alam yang nyata. Jadi alam yang kita hidup pada hari ini, muka surat satu-satu. Alam yang kita hidup pada hari ini, alam yang ada di sekitar manusia ni dan alam-alam lain yang daripada alam-alam tersebut kesemuanya bukanlah dalam kategori yang sama. Ini alam yang kita ada ni kan, ni pendengar pertama ni saya nak jelaskan bahawa alam yang kita nampak ni lah kita nampak pokok, kita nampak apa nama ni sungai, kita nampak laut. Itu adalah alam yang kita nampak. Tapi di sana ada alam yang kita tak nampak. Kan di sebalik pokok tu ada apa kan? Contoh kan bila mana Nabi SAW larang kita ni membuang air di dalam lubang. Lubang kita masuk hutan, kita berkemah kan? Kita berkemah ke, kita pergi musafir, kita pergi mengembara dalam hutan ke, kita hiking ke, kita tak boleh nak buang air dalam lubang. Sebab apa? Sebab Nabi kata itu adalah tempat tinggalnya para jin. Jadi kita nampak ke? Kita tak nampak. Kita tak nampak. Jadi itu alam jin, itu alam yang gaib, bukanlah alam yang nyata. Jadi alam yang gaib ni dan alam yang nyata ni bukanlah daripada kategori yang sama. Baik. Jadi tegasnya dalam alam yang penuh dengan pelbagai benda ni yang kita tahu ataupun kita tak tahu dengan diri kita ni, dan benda dan kesemua perkara-perkara tersebut disebut sebagai maujud. Benda maujud ni benda wujud lah. Benda wujud dengan kedua tu Ini kerana perkara tersebut kita dapat saksikan secara nyata tanpa kita ragui kewujudannya kecuali mereka yang tiada deria. Contohnya kan, kita semua tengok bulan, kita tengok matahari, tengok bintang, kita tengok pokok. Semua tu kita yakin bahawa benda tu adalah ada di hadapan mata kita. Sebab apa? Sebab kita ada mata. Dan semua orang sepakat bahawa matahari itu adalah matahari, bulan tu adalah bulan. Jadi orang yang tak tahu seperti yang tak tahu adalah orang yang hilang deria, iaitulah manusia ataupun orang yang buta. Jadi kesemua benda-benda mawujud di hadapan mata kita ni, kita nampak matahari, nampak bulan, nampak pokok, nampak sungai, nampak seluruh alam ini, bintang dan sebagainya. Itu namanya alam yang nyata. Kita nampak orang sekeliling kita kan, kita nampak kawan kita, nampak kereta, itu semua alam yang nyata. Jadi kalau tengok kan, kalau nak relate sikit lah, kalau cerita metrik kan, dia ada alam yang nyata dengan alam yang sebenar. Yang tu kita memang ada dalam perbahasan ilmu falsafah. Nanti kita akan sampai pada waktunya. Jadi alam ni kesimpulannya ada alam yang kita nampak dan ada alam yang kita tak nampak. Alam yang nampak namanya alam yang nyata, dan alam yang tak nampak namanya alam yang gaib. Pendengar yang bawah sekali itu, terdapat banyak benda yang mengagumkan dan tidak diketahui oleh diri manusia. Diri kita kan kita ada mata. Mata kita boleh melihat, tapi tidak boleh melihat semua benda. Kan? Mata kita boleh melihat, tapi tidak boleh melihat semua benda. Telinga kita boleh mendengar, tapi tak boleh mendengar semua benda. Kan? Ada benda yang kita boleh dengar, tapi dengan bantuan perkara lain. Betul kan? Bagi doktor yang cek jantung manusia, lingkupan jantung, dia boleh dengar secara jelas apabila digunakan alat kan. Dan bagi bagi doktor yang nak melihat, ataupun bagi orang yang membuat kajian di makmal nak lihat kuman, kita lihat dengan mata kasar dia kena tengok dengan alat bantuan mikroskop, kan. Jadi itu semua adalah yang tidak nampak oleh mata, tapi benda tu adalah pasti. Dulunya perkara ini adalah gaib, kuman-kuman semua adalah gaib, tapi sekarang dia dah jadi benda yang nyata. Okey.
Jadi benda-benda yang tak nampak ni sebenarnya uh, tetap ada dan adalah satu kesilapan sekiranya manusia tidak mengakui kewujudannya sekalipun ia terlindung daripada deria dan penglihatan mereka. Jadi manusia ni dan deria manusia ni terutamanya deria yang paling banyak kita guna, mata dan juga telinga kan. Mata kita hanya boleh melihat apa yang dipersiapkan untuk mata kita lihat. Ya, mata kita hanya boleh melihat objek-objek yang ada jisim, yang ada berat di hadapan mata kita lah. Kita boleh melihat pokok, kita boleh melihat apa nama ni, matahari, boleh melihat bulan, boleh melihat sungai, tapi kita tak boleh melihat apa yang di sebalik pokok, kan? Kita tak boleh melihat apa yang di dalam sungai, kecuali kalau kita menyelam lah. Dan kita tak boleh melihat dimensi lain yang ada di sekeliling kita. Tapi benda tu adalah wujud. Contoh, kita percaya kepada kewujudan jin. Kewujudan jin kita tahu, kewujudan syaitan kita tahu ada. Tapi kita tak pernah lihat. Macam mana kita tahu benda tu ada? Kita tahu benda tu ada melalui perkhabaran daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi bahawa sekali itu oleh itu benda-benda tersebut, muka surat 12 dinamakan alam ghaib, iaitu benda-benda mawujud, benda-benda wujud dari jenis yang lain. Yang pertama tadi, alam nyata tadi, benda-benda mawujud yang kita nampak dengan mata kita, dengan panca indera kita, ataupun kita boleh dengar dengan telinga kita. Dan ada benda mawujud lain yang kita tak nampak dengan mata kita, yang kita tak boleh dengar dengan telinga kita. Dan ia mungkin boleh disaksikan oleh mereka yang disediakan kemampuan menyaksikan dan merasainya, atau dengan kata lain, apabila terdapat deria yang sesuai yang memungkinkan mereka melihat rupa bentuk dan mengetahui zatnya. Macam kuman tadilah. Saya secara peribadi tak pernah tengok kuman ni macam mana. Saya pastilah doktor-doktor dalam ni kan, sahabat-sahabat yang ada ni pernah lihat kuman. Pernah lihat sel kan, pernah lihat, kalau bagi orang yang belajar fizik, pernah lihat atom tu macam mana. Saya tak pernah lihat. Kan? Jadi perkara tersebut deria mata kita, deria mata perempuan, deria mata doktor-doktor semua, deria mata semua sahabat-sahabat tak boleh lihat dengan mata kasar. Tapi kita boleh lihat dengan alat yang lain, dengan mikroskop. Telinga kita kan, kita tak boleh nak mendengar dengan jelas tentang, kalau kita cek kan, kalau kita pergi ke hospital, pergi klinik, kita batuk-batuk kan, doktor pun cek paru-paru, suruh tarik nafas. Jadi dengan adanya peralatan tersebut, telinga boleh mendengar, dan telinga kemudiannya menghantar isyarat ke otak, dan otak boleh menafsirkan. Oh, melalui pengalaman, melalui pembelajaran, seorang doktor memberitahu bahawa dengan alunan pernafasan demikian, maka kemungkinan dalam paru-paru itu ada kahak, kan? Ada masalah dalam paru-paru. Jadi itu adalah hasil yang kita dapat melalui pendengaran dengan bantuan peralatan lain. Baik. Contoh yang paling hampir ialah ruh yang ada dalam badan kita. Ini peringkat kedua muka surat 12 tu. Ruh yang ada dalam badan kita ni, kita tak pernah lihat. Kita tak pernah lihat. Walaupun di sana ulama-ulama menafsirkan ataupun menjelaskan, mentakrifkan ruh tu apa dia? Jismun nuraniyun. Satu jisim yang bercahaya, yang bercahaya. Tapi bentuknya macam mana? Wallahu alam. Kita tak tahu. Dan perubatan moden setakat ni tidak boleh nak menggambarkan ruh tu macam mana, bentuknya macam mana, beratnya macam mana. Dan perubatan moden tidak boleh merakamkan, merekodkan bagaimana roh tu keluar daripada jasad. Jadi tak tahu nak kata roh tu macam mana. Tapi saya pasti semua orang, sama ada orang Islam ke orang bukan Islam ke, dia percaya bahawa badan kita ni bukan sahaja terdiri daripada fizikal, tapi juga daripada roh. Yang dengan roh itulah kita boleh hidup. Dan kalau roh dah tak ada, maka kita akan mati. Jadi roh ni adalah termasuk dalam bab ghaib. Dalam bab ghaib. Dalam perkara ghaib yang kita tak tahu hakikatnya macam mana. Bila mana datang orang kafir bertanya kepada Nabi SAW tentang roh. Jadi sebagaimana dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh tu adalah urusan Tuhan. Maksudnya tak ada orang tahu tentang roh tu hakikatnya macam mana. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, dan tidaklah diberikan ilmu tentang roh tu melainkan sikit sangat. Jadi benarlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat roh ni walaupun dikaji dalam tempoh yang lama, tapi tidak ada orang yang boleh tahu tentang roh ni kan.
kalau kuman, orang dulu orang tak tahu. Zaman Nabi kan orang tak tahu ada kuman yang boleh menyebabkan penyakit, ada virus, orang tak tahu. Kan? Zaman Nabi tak tahu, zaman sahabat tak tahu. Kemudian bila mana berlakunya apa nama ni? Uh, dicipta alat-alat yang boleh melihat perkara tersebut, barulah orang nampak. Tapi orang tak ada lagi orang boleh ciptakan alat yang boleh melihat pergerakan roh keluar daripada anggota badan. Kecuali adalah yang saya pernah tengok dalam dokumentari kan. Bila mana dia menggambarkan apa nama ni, roh tu macam haba. Haba yang keluar daripada badan. Yang tu pun kita boleh kata ya, dan kita mungkin boleh kata itu adalah perkara yang tidak pasti lagi. Baik. Jadi walaupun manusia ni tidak merasai roh mereka tu secara zahir, tetapi mereka tetap percaya. Dan tidak perlu pada sebarang hujah lah. Kalau hari ni kan kita tanya orang yang pakar, orang yang mahir dalam perubatan. Ada tak badan ni, ada tak dalam manusia ni, ada tak roh? Maka pasti akan kata ada. Apa buktinya? Buktinya kita tak boleh nak beritahu secara jelas. Kan? Buktinya kita mungkin boleh kata bahawa bukti roh ni ada adalah kita boleh bercakap, kita boleh hidup kan, kita boleh bernafas, kita boleh melakukan apa yang boleh dilakukan oleh manusia lain. Jadi itu tandanya kita ada roh. Tapi bentuknya macam mana, warnanya apa, kita tidak dapat nak mengetahuinya. Sama juga macam apa yang ada dekat alam ini tentang tenaga elektrik. Kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi bila mana kita mungkin menggunakan peralatan yang boleh melihat tenaga elektrik itu warnanya apa, kita boleh nampak lah. Kan? Tapi secara umumnya manusia biasa, layman kan, dia tak tahu apa ni tenaga elektrik itu bentuknya macam mana. Kalau belajar dalam fizik mungkin kita boleh nampak kan, kita mungkin boleh lihat. Kita belajarlah secara teori, kita belajar dan ada yang boleh sampai kita nampak. Tapi layman, orang biasa, kita tak nampak elektrik itu macam mana, kita cuma merasai kehadiran dia. Bila kita buka lampu, lampu menyala dan kita dapat melihat dalam gelap kan, cerah, cahaya datang. Kalau kita gunakan sereka, kita boleh sereka baju, kita rasa panas. Maknanya ada elektrik. Kita boleh tengok TV, kita boleh charge telefon. Bila mana kita cucuk je charger, tengok naik kita punya meter telefon kita, oh elektrik ada. Kita nampak ke kita tak nampak? Kan? Kemudian bila mana kita apa nama ni? Kita nak buka aircon kan? Kita buka aircon, kita pasang, aircon menyala. Aircon apa ni boleh hidup kan? Boleh hidup. Jadi kita rasa bahawa elektrik ada. Kita tak nampak bentuk elektrik tu macam mana, tapi kita pasti ada sebab buktinya aircon menyala, lampu pun hidup, dan setrika pun boleh kita gunakan untuk setrika baju kita. Baik. Kemudian semua benda yang kita bincang tadi ni dibagi pada dua. Alam roh, alam nyata dengan alam ghaib. Alam nyata ni alam yang kita boleh lihat dengan mata kita dan boleh dengar dengan telinga kita. Kan? Contohnya suara burung, kita boleh dengar, itu alam nyata. Suara apa lagi? Suara burung, suara binatang-binatang lain, lembu ke, kambing ke, ayam ke, itik ke, kita boleh dengar suara ni. Itu alam nyata. Kan? Kemudian alam nyata kita boleh lihat sungai, boleh lihat pokok, boleh lihat matahari, boleh lihat bulan, boleh lihat awan, boleh lihat langit, boleh lihat apa nama ni petir, kilat, boleh lihat kan? Itu alam yang nyata. Tapi uh, alam yang alam yang gaib, kita tak nampak, kita tak tahu. Melainkan kita memperakui akan wujudnya alam yang gaib itu sama ada dengan apa, dengan wahyu ataupun dengan ilmu-ilmu lain. Jadi inilah persoalan yang kita nak bincangkan, ya. Urusan-urusan akidah tentang adanya Allah Taala itu alam nyata ke alam gaib? Alam gaib. Urusan akidah lain, contohnya tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa, tentang pahala, itu alam nyata ke ataupun alam gaib? Itu alam gaib. Kita tak tahu. Jadi sebab itulah dibincangkan sumber-sumber ilmu. Kan? Kenapa kita daripada sumber mana kita tahu bahawa Allah tu ada? Dia bukannya alam nyata, dia alam gaib. Daripada mana kita tahu bahawa azab kubur tu ada? Kan? Dia itu bukan alam nyata, itu alam gaib. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak dengan mata kepala kita. Tentang nikmat kubur, tentang seksa kubur, kita tak nampak dengan mata kepala kita. Kecuali dalam setengah keadaan lah. Contohnya kan bila mana orang gali kubur, nampak jasad tu masih lagi utuh, masih lagi kukuh walaupun dah meninggal bertahun-tahun. Itu kita nampak. Tapi
kita tak nampak proses tu berlaku secara awal, secara pasti, awal sampailah akhir. Kita tahu kan? Contohnya bila mana kita diceritakan bahawa dalam kubur nanti ada seksa kubur. Malaikat akan datang, akan pukul orang yang tak boleh jawab soalan. Kita tak pernah tengok, kita tak pernah dengar pun, tak pernah tengok dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, tapi kita tahu benda tu ada. Melalui mana? Inilah melalui ilmu yang disebut sebagai ilmu yakin, kan? Yang nanti kita bincangkan. Okey, kemudian kita juga tahu tentang kewujudan malaikat yang ada dekat kiri kanan kita ni, kan? Jadi menyebabkan kita ni nak buat baik pun kita buat dengan penuh semangat sebab kita tahu malaikat ni akan tulis pahala kita, dan kalau nak buat dosa pun kita akan berhati-hati sebab kita tahu bahawa malaikat ni akan catat segala perbuatan dosa kita. Dan semua tu kita tahu bukan melalui alam nyata tapi alam ghaib. Jadi kesimpulannya, alam yang kita duduk ni ada dua. Alam ghaib yang kita tak nampak dengan mata kita, tak boleh rasai dengan deria rasa kita, tak boleh kita dengar dengan telinga kita, dan di sana ada alam nyata yang kita boleh rasai semua tu benda. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan tentang alam ghaib dan juga alam nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 22, muka surat 13 tu, wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Maksudnya apa dia? Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, yang mengetahui perkara yang ghaib, alam ghaib, dan perkara yang asyahadah, alam yang nyata. Jadi malam ni kita tahu dua istilah, alamul ghaib dengan alam asyahadah. Alam ni terbagi pada dua, alam ghaib dengan alam syahadah. Alam ghaib lah. Ghaib tu adalah bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Melayu pun sama maknanya. Ghaib itu ghaib. Pada dalam bahasa Melayu, ghaib tu hilang, kan? Ghaib tu hilang. Dan ghaib tu hilang tu maksudnya tak nampak lah. Dalam bahasa Arab, alam ghaib, alam yang tidak nampak dengan mata kepala kita. Yang kedua, alam syahadah, alam yang kita nampak dengan mata kepala kita, alam yang nyata. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat lain tentang alam ghaib dengan alam nyata ni. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Yang maksud, Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh ibu-ibu dan mengetahui apa yang kurang dari apa yang dikandung dari dalam rahim itu atau yang lebih. Kemudian wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Semua yang dalam rahim ibu tu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar bayi itu besar mana? Dulunya, jadi semua dekat sini, sahabat-sahabat sekalian, saya nak jelaskan bahawa ada sesetengah perkara dulunya adalah ghaib, tapi sekarang benda tu dah jadi hampir kepada nyata. Contoh, dalam rahim ibu, kan? Dalam rahim ibu. Di zaman Nabi, di zaman dulu, orang tak tahu bayi itu lelaki ke perempuan. Orang tak tahu, kan? Kemudian sikit demi sedikit orang dah nampak dah. Bila buat scan nampak, oh ni lelaki, ni perempuan. Cuma kadang-kadang masih lagi tak jelas. Tapi bila mana ada scan 3D ni, orang nampak dengan lebih jelas lagi dah. Memang jelas ni adalah lelaki, ni adalah perempuan. Kan? Kemudian dengan teknologi canggih, yang dulunya ghaib dah jadi nyata dah. Dah jadi alam syahadah. Contoh macam bila mana dalam perut ibu, kan, dalam rahim ibu tu dapat diketahui secara pasti tentang berat bayi tu berapa. Air ketuban tu cukup ke tak. Ni saya cerita ni sebab baru pergi tengok isteri ni. Isteri dah nak bersalin dekat sangat dah ni. Dah minggu ke 37 dah. Alhamdulillah. Kan, jadi cek besar kepala tu besar mana. Doktor kata normal, alhamdulillah. Doktor terbesar ni dah baru ni cek ni 2.90 dah. Anak saya semua besar-besar semua. Kan, dan nanti dia akan seminggu naik 1 gram. Kan, naik 10 gram ke? Naik 10 gram ke 100 gram. Itulah. Jadi mana kata dulunya, beberapa puluh tahun dulu, benda ni orang tak tahu. Ataupun beberapa ratus tahun dulu. Dan saya pasti doktor yang merawat pesakit pada tahun 50-an dengan doktor yang merawat pesakit pada tahun 2023 lain, dia punya tahap kefahaman dia, tahap ilmu dia lain. Jadi dulunya zaman 50-an mungkin ada beberapa perkara yang masih bersifat ghaib, tak tahu. Tapi sekarang dia tu dah tahu dah. Jadi sebab tu dalam Quran sebut apa?
Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah tahu apa yang Allah tahu akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu. Dan kemudian alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, dan dialah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. uh, Dialah Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi yang mengatasi segala-galanya. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribu bin nahar. Sama sahaja kepadanya sesiapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan yang menyatakannya, juga yang bersembunyi pada waktu malam dan yang keluar berjalan pada waktu siang. Baik. Saya sebut tadi bahawa ada perkara yang mana dulunya adalah gaib dan sekarang menjadi nyata. Tapi tidak semua benda begitu. Memang ada perkara yang dulunya gaib tapi boleh jadi nyata. Tapi tak semua macam tu. Sebahagian contoh saya dah sebutkan tadi dah. Ya? Contoh kan, dulu orang tak tahu jarak antara bulan dengan bumi. Tapi sekarang dengan teknologi orang tahu dah. Orang tahu jarak bulan dengan bumi sekian-sekian. Jarak bulan dengan matahari sekian-sekian. Dan jarak antara bumi dengan matahari dengan planet-planet orang dah tahu dah. Secara apa nama ni, dengan perkiraan lah, dengan ukuran. Kan? Dan apa nama ni, bayi bila dilahirkan itu pun dah dapat dijangka oleh doktor. Minggu ke berapa, hari apa dah boleh jangka dah. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak tepat, kan? Jadi benda ni ada benda yang mana dulunya bersifat gaib tapi sikit demi sikit dia dah jadi nyata lah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga firman dalam surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Itu yang kita nak jelaskan, ya. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Okey, dalam ayat ni ada yang Allah Ta'ala sebut dua istilah. Alimul ghaib, alimul ghaibi wasyahadah. Al-ghaib wasyahadah. Kita bacalah terjemahan, ya. Yang maksud Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Sittati ayyam, 6 masa. Masa tu lama mana? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu, Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu, tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya? Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan tadbirnya itu. Ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Kemudian dia angkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakiminya pada suatu masa yang dirasai oleh orang yang bersalah. Banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Di kat sini Allah Ta'ala sebut yang gaib dan yang nyata. Yang maha kuasa lagi maha mengasihani, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Jadi kat sini mula Allah Ta'ala sebutkan apa yang gaib dan apa yang syahadah. Okey. Yang pertama Allah Ta'ala sebut menciptakan manusia daripada tanah. Yang ni kita tak tahu secara jelas, ya, sebab kita hanya tahu bahawa manusia ni asal usulnya daripada tanah melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi SAW. Kan? Tak tahulah, takut ada kajian saintis yang melihat bahawa memang manusia ni ada unsur-unsur tanah. Tapi secara pastinya manusia ini secara langsung tidak berhubung kait dengan tanah. Manusia ini dijadikan daripada sperma dengan ovum, kemudian dalam perut dalam rahim ibu, kemudian dalam tempoh beberapa lama maka dia akan lahirlah. Jadi tak ada kaitan dengan tanah.
Secara langsung tak adalah. Cuma secara tidak langsung kita tahulah kita manusia ni kita makan nasi daripada beras. Beras daripada padi. Padi itu daripada pokok padi. Pokok padi itu daripada tanah kan. Kemudian kita makan telur. Telur daripada ayam. Ayam tu daripada ni lah. Ayam pun makan makan sayur apa makan padi. Kemudian kita makan sayur. Sayur tu daripada tanah. Jadi secara tidak langsung. Cumanya secara langsung yang manusia ni diciptakan daripada tanah kita tak tahu. Melainkan daripada hadis Nabi daripada Al-Quran yang ceritakan bahawa manusia yang pertama Adam alaihissalam daripada tanah. Disebut betul tak tu? Nabi Adam daripada tanah. Tapi itu adalah fakta, tu bukanlah fakta saintifik tu. Itu fakta daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah. Daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Tapi fakta saintifiknya manusia ni dijadikan daripada apa? Kemudian Al-Quran sebut kat situ kan. Kemudian ia jadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu daripada air mani yang sedikit dipandang orang. Maksudnya air mani ni air yang ni lah orang pandang jijik lah kan. Tapi itulah uh, fakta yang syahadah, yang nyata kan. Manusia ni daripada air mani. Jadi itu fakta yang syahadah yang kita nampak. Yang Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut yang mula-mula tadi itu daripada tanah tu kita tak nampak. Melainkan kita tahu daripada hadis Nabi dan juga daripada Al-Quran. Ini adalah beberapa ayat Quran yang sebenarnya banyak lagi ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang manusia ini daripada tanah. Baik. Kemudian kita masuk pada poin 1.1. Poin 1.1 mengenal alam ghaib dan alam nyata. Mengenal alam ghaib dan alam nyata. Okey. Nah, maksudnya macam mana kita nak tahu semua benda lah, semua alam tu. Kita nak tahu mengetahui setiap alam ghaib dan alam nyata ni sumbernya mana. Cara mengenal alam ghaib yang sebenar-benarnya adalah melalui wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi salam yang sampai kepada manusia melalui pemberitahuan yang benar oleh kumpulan yang ramai dan meyakinkan. Wahyu lah, wahyu kan. Macam ni ya, apa maksud ayat ni? Kita alam ghaib yang sampai pada kita. Kita ambil contoh syurga dan neraka. Kita tak tahu syurga ni kat mana. Dalam hadis, Nabi pergi Isra Mi'raj, syurga ni di langit. Syurga di langit. Kan? Tapi kita pernah nampak ke tak pernah nampak? Siapa cerita kat kita? Yang cerita pada kita adalah Rasul. Rasul cerita tu cara langsung ke tak? Syurga ni ada berapa? Syurga ada 8 pintu. Siapa cerita kat kita? Rasul. Al-Quran ceritakan. Al-Quran ni turun pada Nabi kan. Siapa ceritakan Quran pada kita? Bukan Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi. Tapi sampai kepada kita secara turun-temurun. Nabi sampaikan Al-Quran kepada sahabat. Sahabat sampaikan Al-Quran kepada At-Tabi'in. Tabi'in sampaikan Al-Quran kepada Tabi'in. Itulah anak murid kepada Tabi'in. Kemudian sampailah kepada ulama daripada generasi kepada generasi sampailah pada kita. Al-Quran dibukukan. Ini bukti Al-Quran dibukukan. Ya, Al-Quran ni sampai kepada kita hari ini dan kita yakin bahawa segala patah-patah kalimat yang ada dalam Al-Quran ini adalah daripada Nabi SAW yang terima daripada Jibril alaihissalam. Kita tak nampak. Kita tak pernah tahu pun yang Quran ni, kita tak pernah tengok pun Quran turun pada Nabi. Sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Nabi pernah melihat bagaimana keadaan Nabi ketika mana turunnya wahyu. Kita nampak tak? Tak nampak. Cuma kita menerima perkhabaran ini secara yakin. Sebab apa? Sebab mustahil manusia berpakat untuk berbohong dan pembohongan tu kekal sampai sekarang. Tak mungkin manusia bohong. Ya. Ada perkara-perkara yang kita tak pernah nampak, tapi kita yakin benda tu ada. Benda ni kita akan belajar nanti, tapi saya akan cakap sekarang sikit-sikit. Contoh tuan-tuan Contoh puan-puan kita tak pernah sebahagian kita mungkin pernah pergi ke tembok besar China. Sebahagian kita mungkin pernah pergi ke piramid. Sebahagian kita mungkin pernah pergi ke apa nama ni? Spanyol. Kan? Apa tempat menarik ya? Selain daripada piramid, selain daripada apa nama ni? Okey, kita ambil 3 lah piramid. Kemudian
tembok besar negeri China, kemudian Laut Mati. Sebahagian kita mungkin pernah pergi, kan? Saya pernah pergi ke Laut Mati. Masa saya belajar dulu kan. Orang kata Laut Mati ni tak tenggelam. Saya pun logik akal, mana ada air yang tak tenggelam? Mesti orang tenggelam kan? Tapi bila pergi tu memang sungguh tak tenggelam. Memang sungguh tak tenggelam. Macam mana boleh kita terapung? Tak tahu macam mana. Tapi katanya sebab kadar masin yang sangat tinggi. Menyebabkan kita terapung. Kemudian, saya tak nak pergi lagi tembok besar negeri China. Tapi tembok besar tu adalah antara perkara keajaiban dunia yang paling hebat. Sampaikan dikatakan bahawa boleh lihat tembok besar ni daripada atas, daripada bulan boleh tengok kan, nampak daripada jauh. Jadi tembok besar ni dia tinggi setinggi bangunan 3 tingkat dan panjang, sangat panjang lah, sangat panjang kan. Saya tak pernah pergi, tapi kalau saya tak pernah pergi, dan saya pasti beberapa kawan saya pun tak pernah pergi. Tapi semua kami yakin bahawa tembok besar China tu wujud. Walaupun saya tak pernah pergi. Tapi saya yakin benda tu wujud. Dan piramid, saya pun tak pernah pergi. Tapi saya yakin bahawa piramid tu wujud. Dan saya pasti yang ada dalam ni, kan? Yang ada dalam ni, yang saya sempat nampak ni lah. Ada KG, ada Dr. Marina, ada, tak tahu lah, Fariha, Kak Yang. Saya baca nama-namanya, mungkin doktor pun kan. Semua saya pasti dalam ni, yang ada 13 orang bersama kita malam ni, semuanya pasti bahawa piramid itu wujud walaupun kita tak pernah pergi lagi. Saya pasti. Lain, kita semua pasti bahawa planet Marikh tu ada, planet Mustari tu ada. Walaupun kita tak pernah pergi pun, kita tak pernah jejak pun kat situ, tapi kita tahu benda tu ada. Kenapa? Sebab kita yakin bahawa tidak mungkin manusia keseluruhannya berpakat untuk berbohong memberitahu kita bahawa sebenarnya tembok besar tu ada. Sedangkan hakikat yang sebenar adalah tidak ada. Tak mungkin manusia boleh bohong. Boleh bersepakat untuk bohong. Tak mungkin. Jadi kita tahu hakikat kewujudan tembok besar negeri China. Kita tahu hakikat kewujudan piramid. Dan kita tahu hakikat kewujudan Laut Mati yang mana orang tak tenggelam kalau duduk dalam tu. Kalau mandi dalam tu. Kita yakin bahawa benda tu memang ada. Walaupun kita tak pernah sampai. Sebab itulah kita yakin bahawa Al-Quran yang kita baca ni, yang kita baca ni, ada 30 juzuk, ada 114 surah. Kita yakin sebenar-benarnya tanpa sebarang keraguan lagi bahawa Al-Quran memang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah lihat wahyu itu turun pada Nabi, walaupun kita tak pernah lihat Al-Quran tu disusun semula, ditulis oleh sahabat, dibukukan dalam bentuk yang kita nampak sekarang ni, walaupun kita tak pernah lihat, tak pernah kita nampak, tapi kita yakin benda tu ada dan benda tu betul, benda tu benar. Sebab apa? Sebab tak mungkin manusia keseluruhannya bersepakat untuk berdusta bahawa Al-Quran ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Jadi sebab itulah yang dimasukkan dengan cara mengenal alam ghaib yang sebenar-benarnya adalah melalui wahyu ilahi yang dibawa oleh para rasul yang sampai kepada manusia melalui pemberitahuan yang benar. Itu maksudnya. Oleh kumpulan yang ramai dan meyakinkan. Ramai orang cakap Quran ni wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan benda tu memang meyakinkan. Sebab apa? Sebab tak mungkin orang boleh berbohong atas boleh bersepakat untuk bohong terhadap satu-satu perkara. Okey. Jadi saya nak sebut ni sebab apa? Sebab yang penenggang pertama tu kata apa? Cara mengenal alam ghaib adalah melalui wahyu ilahi. Tapi ada tak di sana alam ghaib boleh diketahui walaupun bukan dengan wahyu ilahi? Kat sini ada tulis apa? Namun demikian, ada juga manusia yang dapat mengenali sedikit daripadanya. Daripada alam ghaib melalui penelitian, melalui pemikiran dan logik akal. Ada juga orang tahu. Alam ghaib ni ada juga orang tahu walaupun tanpa wahyu. Melalui penelitian alam bunian. Ialah tu alam bunian. Alam jin lah, alam jin. Alam jin ni Dr. Marina tak pernah pergi alam bunian ke? Tak pernah kan? Tak pernah pergi. Ya, saya tak pernah pergi Ustaz. Saya pernah dengar cerita je daripada orang yang
bercerita pasal alam bunian lah. Sebab Doktor dekat pasti. Kedah ni dia famous dekat Gunung Jerai tu. Okey. Doktor pasti ke alam bunian tu ada? Alam jin tu ada, bunian tu jin kan? Saya pasti Ustaz. Saya Okey. yakin, saya tak pasti. Semua kita Ah, yakin alam gaib tu wujud lah. okey. Doktor punya word tadi tu, yakin dengan pasti tu nanti tak akan bincang dalam bab apa ni tentang uh, kaedah ulama Islam menentukan sesuatu. Jadi penting Ah, tu Okey, tak okey, apa. okey Ustaz. Ya yang sama. Jadi benda tu alam bunian tu ada. Cumanya ada yang kata bahawa alam bunian tu jin lah. Ada yang kata jin tu adalah bunian tu jin Islam. Kan? Kita tak nampak tapi jin ni nampak kita. Kita tak nampak jin, jin nampak kita. Ya. Uh, Okey. Alam jin. Alam jin. Kalau kita tengok masyarakat yang apa yang bukan Islam, orang asli lah. Orang asli percaya kepada jin. Orang asli percaya kepada jin. Adakah mereka pernah baca Quran? Tak pernah. Tapi melalui penelitian dan pemikiran. Ataupun kita kata tok nenek kita dulu kan. Tok nenek kita dulu pernah berinteraksi dengan jin. Pernah berinteraksi dengan jin. Melalui penelitian, melalui pengalaman. Kan? Sebab orang dulu kan masuk hutan, cari apa namanya sumber-sumber hidup dalam hutan, cari rotan, cari buah-buahan dalam hutan. Jadi masa mereka tu banyak berinteraksi dengan apa dengan makhluk lain, dengan makhluk lain. Kalau manusia boleh berinteraksi dengan binatang, binatang ni bukanlah satu makhluk yang sama tabiat dengan kita, kan? Ada orang boleh boleh apa boleh buat isyarat bunyi burung, burung datang kat dia, kan? Ada orang boleh buat bunyi isyarat apa nama ni? Uh, uh, apa nama bunyi kucing ke, kan? Bunyi kucing kan? Kucing tu biasalah kita buat bunyi miau miau dia datang pada kita, kan? Ini kucing ni secara turun-temurun, ni contoh simple. Kucing kan, kita tak tahu bahasa dia tapi kita dengar bunyi dia dan bila kita buat bunyi kucing tu dia datang. Jadi berkait dengan alam gaib tadi tu jin tu. Jin tu zaman dahulu oleh kerana manusia ni banyak berinteraksi dengan alam. Dia pergi masuk hutan, pergi air terjun, pergi sungai. Jadi dia jumpa dengan makhluk-makhluk yang ada kat situ. Jin dan mereka bersahabat. Mereka bersahabat. Sebab itulah ada orang katakan saka-saka. Sebenarnya saka tu memang wujud. Sebab apa? Sebab mungkin juga perjanjian antara jin tu dengan moyang yang moyang moyang ke berapa entah, kan. Janji dulu dia akan jaga keluarga ni sampailah 7 keturunan. Kenapa masih lagi ada yang jin tu? Sebab jin ni kan umur panjang. Jin ni umur beratus tahun. Jadi mungkin moyang tu dah meninggal dunia lama dah, tapi jin tu masih ada dan jin tu masih lagi berperanan menjaga keturunan sahabat lama dia dulu tu. Jadi jin memang ada. Jadi adakah moyang pada moyang yang tahu tentang jin ni melalui Al-Quran? Tak. Tapi melalui pengalaman dia. Dan ada juga uh, sebahagian manusia, contohnya uh, apa nama ni, sami-sami kan, sami-sami pendeta-pendeta tu. Mereka mengetahui sebahagian alam gaib melalui pertapaan, melalui meditasi. Melalui meditasi ni mereka boleh dibukakan kepada mereka hijab ataupun dalam bahasa moden sixth sense. Terbuka pada mereka sixth sense. Boleh. Boleh. Mereka tahu sebahagian perkara yang mungkin uh, apa nama ni tidak diketahui oleh orang lain. Tapi perkara tu kita tahu, orang Islam tahu dengan cara Al-Quran dan dengan cara sunnah. Contoh kan tentang kewujudan jin. Mereka boleh tahu bukan melalui Al-Quran, bukan melalui sunnah, tapi melalui meditasi. Tuhan buka hijab kepada dia. Dia boleh berinteraksi dengan makhluk alam lain, dengan jin. Bukan melalui Al-Quran tapi melalui meditasi dengan pertapaan yang panjang, bertapa, pertapaan yang panjang, dan mereka boleh mengetahui berinteraksi dengan alam gaib. Baik, tapi bagi layman macam kita ni, kita hanya tahu, orang Islam ni tahu kewujudan alam gaib itu melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat dia dan sampailah melalui generasi kepada kita sampai sekarang. Okey, sementara alam nyata pula boleh dikenali melalui penelitian, pemikiran, logik, akal, ujian dan penglihatan.
Ujian kat sini kalau bahasa moden adalah eksperimen. Nah kan, alam nyata ni boleh diketahui dengan eksperimen. Alam nyata ni, contoh kan, kita nak tahu obat ni sesuai untuk apa. Maka orang buat eksperimen. Masa kita dilanda COVID kan, nak tahu vaksin ni sesuai ke tak. Vaksin ni kan macam-macam orang buat eksperimen. Vaksin tu keluar, test pada sebahagian orang tak sesuai. Ada vaksin ni orang, bila mana dicucuk pada orang, disuntik pada orang tu, menyebabkan orang tu mudarat pada dia. Jadi itu semua adalah melalui eksperimen. Dan melalui logik akal pun ada juga. Okey, kita pergi kepada kita pergi kepada 2.0. 2.0. Jadi pembicaraan 2.0 ni adalah kita nak bincangkan kaedah untuk kita mengenali hakikat alam gaib dan alam nyata sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Islam berbanding kaedah-kaedah yang lain. Para ulama mengkategorikan tanggapan. Tanggapan ni maksudnya apa nama ni? Pengetahuan seseorang tentang sesuatu kepada 5 bahagian. Okey. Terhadap satu perkara ni, kita hidup di sekeliling kita ni, kita mengetahui hakikat yang ada sekeliling kita ni, dan pengetahuan kita terhadap hakikat yang ada di sekeliling kita ni ada 5 bahagian. Yang pertama, tahapan yang pertama namanya tahapan ilmu. Tahapan ilmu, iaitu mengetahui sesuatu dengan yakin tanpa berubah-ubah dan bertepatan pula dengan keadaannya yang sebenar berdasarkan tanggapan diri, akal atau adat kebiasaan sesuatu itu. Baik. Contoh yang kita nak bagi ni ataupun bab yang 2.0 ni adalah agak perlu kepada kita berfikir dan kita fokus. Apa makna kita mengetahui sesuatu tu dengan ilmu? Okay. Maknanya adalah kita tahu sesuatu tu dengan yakin, yakin dan benda tu tak akan berubah. Contoh, kalau orang tanya kan, matahari terbit dari sebelah mana? Kita dengan secara pasti, dengan yakin, matahari terbit daripada sebelah timur dan tenggelam sebelah barat. Adakah kita pasti? Memang kita pasti. Tak pernah kita kata bahawa matahari tak pernah kita dengar orang kata matahari terbit sebelah barat. Kita lihat setiap hari pun, hatta kita pun tak tahu mana timur, mana barat, kita dah tahu dah. Hakikatnya matahari ini terbit sebelah timur dan akan tenggelam sebelah barat. Betul. Kalau sebelah barat tu kiamat lah. Kiamat lah kan. Dan itu pun kita tahu secara pasti. Itu pun kita tahu secara pasti. Ilmu. Bukanlah kita tahu secara syak. Kita mengetahui secara pasti bahawa matahari terbit sebelah timur dan tenggelam sebelah barat. Dan kita pun tahu secara pasti, maknanya kata secara yakin, ilmu ni dalam kurungan, boleh tulis yakin, dalam kurungan yakin, bahawa matahari ni akan terbit sebelah barat bila tiba waktunya nak kiamat. Secara pasti kita tahu benda tu. Okey. Kemudiannya, hadirin sekalian, kita tahu secara pasti, secara yakin, secara ilmu bahawa Allah itu esa. Allah itu esa, satu. Sebab apa? Sebab perkhabaran yang sampai kepada kita dengan yakin, iaitu Al-Quran, mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah itu satu. Secara pasti, tak berubah dah hakikat ni. Qul huwallahu ahad. Orang Islam yang selemah-lemah iman sekalipun, ahli maksiat sekalipun, dia mengetahui secara pasti, yakin, tidak pernah berubah bahawa Allah itu satu. Allah itu adalah satu. Okey. Kita tengok pada satu-satu kat sini. Dia sebut, dia kata, bertepatan pula dengan keadaannya yang sebenar. Berdasarkan tanggapan dia. Kan? Tanggapan dia. Kita masuk, dia ni maksudnya contoh kita ambil dari bau kan. Kita masuk bilik, tiba-tiba kita bau wangi kan. Kita bau wangi. Pastinya, kita akan kata bahawa ni adalah bau minyak wangi. Dan kalaulah doktor-doktor kan yang ada kat sini ataupun farmasis, dia masuk dalam bilik, dia bau obat apa doktor, contoh doktor, obat yang memang yang bau aspirin ke apa doktor? Saya tak tahu sangat. Doktor Marina.
Ubat kan spirit. Spirit lah baru kuat. Kuat sekali. Kalau Sekat kan? ubat, kalau spirit, kalau ubat tak ada bau sangat Ustaz. Kecuali Spirit tu benda apa tu doktor, spirit tu? spirit tu macam alkohol tu yang kita cuci luka, Ya, cuci apa. Dia okey bau okey kuat. okey. Ha. Pernah tak bila mana doktor yang bertugas kan, bila bawa spirit tu, ni bau apa Spirit ke apa? Tak pernah. Pasti dia akan beritahu bahawa melalui dia bau dia, ni memang bau spirit secara pasti, memang bukan bau lain dah. Mana kata itu adalah dengan ilmu yang yakin. Memang tak berubah dah. Okey, dengan akal. Dengan akal contoh dengan akal. Akal meyakini bahawa tiga itu adalah lebih besar daripada satu. Tiga itu nombor tiga lebih besar pada satu. Secara pasti kita tahu benda itu. Tak pernah berubah hakikat ini. Tak pernah berubah hakikat ini. Tiga adalah lebih besar pada satu. Dan apa nama ni? Kita tahu secara pasti dengan akal kita bahawa uh, apa nama ni? Uh, apa nak cakap ya? Benda yang boleh kita tahu dengan akal. Sebahagian sebahagian adalah lebih besar daripada sebahagian adalah lebih kecil daripada contoh kita apa contoh kita kata sebahagian slice apple adalah lebih kecil daripada satu biji apple. Tu memang kita tahu dengan akal kita. Dengan akal kita. Okey. Kemudian atau adat kebiasaan sesuatu. Contoh kita mengetahui secara pasti secara adatnya manusia ini tidak boleh sampai kepada umur 100 tahun. Secara adatnya macam tu. Secara adat. Ataupun mungkin boleh berlaku 1 tahun kan. Hari ni PM kita dah sampai umur 98. Mantan PM. Tuan Mahathir kan. 98 tahun. Masih lagi sihat, masih lagi boleh. Okey. Secara adat, ada tak manusia zaman moden yang boleh hidup selama 150 tahun? Tak ada. Tak ada secara adat, zaman moden ni, kalau ada orang cakap pada kita, ada jiran sebelah tu dia duduk lama dah situ. Kan? Bila sejak bila duduk situ? Dia tu, jiran sebelah tu, dia hidup zaman Mak Kilau. Sekarang ada lagi. Tak mungkin. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Kita tak akan percaya benda tu. Sebab ilmu ni, bila kata pasti, ilmu pasti yakin ni, kita secara adatnya manusia tak akan hidup lebih pada 150 tahun. Tak akan ada. Zaman sekarang. Ataupun katakan lebih pasti lagi adalah ada jiran sebelah tu. Dia pernah jadi member pada Hang Tuah dulu. Memang kita terbohong lah. Tak akan berlaku macam tu. Jadi adatnya manusia tidak akan hidup lebih pada 150 tahun ataupun 120 tahun. Okey. Jadi maksudnya ini adalah ilmu. Ini adalah ilmu yang mana apabila pengetahuan kita terhadap satu perkara tu sampai kepada tahap ilmu, sampai pada tahap ilmu ataupun dalam kurungan yakin, pasti dia tak akan berubah dah. Lepas tu soalan saya kepada doktor tadi kan tentang alam bunian. Adakah pasti? Kan? Jadi kat situ doktor, adakah sampai tahap ilmu ataupun dia pergi kepada tahap yang kedua tu? 2.1.2 tu zon. Iaitu mempercayai sesuatu berdasarkan dalil yang tentu tanpa yakin. Itu kan. Percaya kepada satu-satu perkara tanpa yakin. Tanpa yakin maksudnya, contoh kalau kita berada di satu tempat, contoh pada bulan Ramadan kan, bulan Ramadan, kita tengok jam tak ada. Kemudian kita nak tahu buka puasa ke tak lagi ni. Buka puasa tak lagi. Kita pun tengok, ni macam dah gelap. Ni macam dah gelap ni. Jadi gelap kita tu secara ghalibnya, maksudnya dia taklah sampai tahap yakin. Sekarang dah buka puasa, tapi kita kata secara ghalibnya maksudnya dah buka puasa. Kita pun buka puasa. Boleh tak? Boleh. Tapi adakah kita pasti bahawa sekarang dah masuk buka puasa? Ataupun macam inilah, saya bagi contoh yang mungkin berkait dengan sebahagian sahabat-sahabat dalam ni kan. Kalau kita makan ubat, secara ghalibnya, kalau makan
ubat yang kita kata uh, kita kata ubat yang ada satu jenis ubat lah. Adakah doktor boleh pasti ubat yang diberi itu akan sembuh pesakit-pesakit? Tak mungkin kita kata sampai tahap yakin kan? Kita mungkin boleh kata bahawa ubat yang diberikan ini secara kemungkinan besarnya adalah boleh boleh menyembuhkan sakit yang didertai oleh pesakit. Jadi senang saya nak terjemahkan zon kat sini adalah kemungkinan besar lah, kemungkinan besar Jadi contohnya mempercayai sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang tertentu tanpa yakin. Jadi kita percaya satu benda tu berdasarkan dalil-dalil. Obat ni berdasarkan kepada experience, berdasarkan kepada eksperimen, maka kalau makan dalam dos yang tertentu, maka dia boleh menyembuhkan sakit ini. Itu adalah secara zon, secara kemungkinan besar. Tapi kita boleh tak kata bahawa kalau siapa yang makan racun ni, makan racun yang apa yang kuat ni, kalau makan racun ni, kemungkinan besarnya dia boleh mati. Ataupun memang kita kata memang matilah makan racun ni. Kan? Memang matilah makan racun ni. Jadi beza kan? Yang pertama tadi tu, obat tadi tu kan, kalau obat tertentu tu, kita kata kalau makan ni dengan dos yang tertentu, dengan aturan tertentu, maka dia boleh, orang tu kemungkinan besar boleh sembuh. Tapi kita tak boleh kata dengan yakin bahawa kita boleh kata dengan yakin bahawa kalaulah makan racun ni, secara adatnya kalau makan racun ni, maka dia akan boleh mati. Jadi kita boleh kata dengan pastilah. Ataupun macam ni kan. Ataupun yang contoh lain. Kalaulah seorang pesakit tu dia diberikan apa nama ni, bantuan pernafasan. Jadi dia ni dah mungkin dah umur, dia kita kata sebagai, dia mungkin berada di satu stage orang kata brain death kan, brain death, mati otak. Jadi secara ghalibnya, secara kemungkinan besarnya, kita ni doktor boleh kata bahawa kalaulah pesakit ni dicabut dia punya alat pernafasan itu, maka kemungkinan besarnya dia boleh meninggal dalam tempoh beberapa lama. Dan kemudian bila mana kita cabut, maka apa nama ni, lama kelamaan, maka pesakit itu mungkin boleh meninggal dunia terus. Jadi itu adalah kemungkinan besarnya. Tapi kita nak kata secara pasti tu, tak berani lah kan, tak berani. Sama juga macam doktor kan, dia kata apa, dia rawat pesakit. Kata awak disahkan mengidap sakit kanser. Stage yang keempat. Kebiasaannya ataupun kemungkinan besarnya, kalau sakit macam ni, maka lagi 6 bulan awak akan meninggal dunia. Itu doktor punya pengalaman. Doktor tak kata secara pasti. Tapi berdasarkan pengalaman dan kemungkinan besarnya ataupun secara zonnya, kalau jenis macam ni mungkin 6 bulan lagi maka dia akan meninggal dunia. Jadi ada tak yang melepasi 6 bulan? Ada, tapi sangat jarang. Kebiasaannya jangkaan doktor tu adalah tepat. Jadi ini adalah ghalabatul zon, kita kata. Itu adalah yang secara zonnya dia adalah begitu. Jadi itu adalah tahap mengetahui sesuatu secara zon. Dibeza dengan tahap mengetahui sesuatu secara yakin. Kan? Jadi kesimpulannya dah 10-15, saya nak beritahu dua beza antara ilmu dengan zon ini. Contoh mudah secara ilmunya, secara yakinnya, secara pastinya, seseorang itu kalaulah dibakar dengan api, pasti dia akan melecur. Itu orang tahu dah. Secara ilmunya begitu. Dan yang kedua, secara zannya, secara kemungkinan besarnya, kalau orang tu diberikan dos yang tertentu, ubat yang tertentu, maka dia boleh sembuh daripada sakit yang sedang dia hadapi sekarang. Itu adalah kemungkinan kan, kemungkinan yang boleh berlaku lah. Kemungkinan besarnya, contoh yang dekat kita kan, kalaulah disuntik dengan vaksin, maka boleh membantu menghalang seseorang tu daripada terkena COVID-19, dan kalau kena pun dia tidaklah seteruk sebagaimana yang kena bagi orang yang tidak ada vaksin. Itu adalah kemungkinan besar. Kita nak kata secara ilmu, secara pasti yakin, maka tak boleh. Sebab bukti-bukti menunjukkan bahawa ada juga yang kena, tapi tidaklah ramai. Jadi sebenarnya tajuk ni
Tajuk ni dia masuk dalam pembahasan falsafah lah. Masuk dalam pembahasan falsafah. Cumanya kita mungkin uh, dah secara praktikalnya memang kita berinteraksi dengan benda ni, dengan perbincangan ni dalam kehidupan seharian kita. Cumanya kita nak klasifikasikan letak kat mana. Pengetahuan kita terhadap satu perkara ni adalah tahap ilmu, kan? Pengetahuan kita terhadap satu perkara tu tahap zon. Pengetahuan kita terhadap satu perkara tahap syak. Tahap syak, tahap waham, tahap jahil, itu semua kan. Jadi senang ceritanya topik 2.0 adalah macam manakah tahap pengetahuan kita terhadap sesuatu maklumat yang kita dapat. Adakah tahap ilmu, ataupun tahap zon, ataupun tahap syak, ataupun tahap waham, ataupun tahap jahil. Ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan dalam kuliah akan datang. Sebab sekarang dah 10.17 dah. Okay, jadi sebelum saya tutup perbahasan pada malam ni, Dr. Madina ada tanya soalan tentang perempuan yang haid boleh tak dia baca Quran, kan? Ya. Jadi sebenarnya saya nak beritahu bahawa masalah ni adalah masalah dipanggil sebagai masalah khilaf. Masalah yang tidak disepakati oleh para ulama. Baik. Kenapa berlakunya perselisihan para ulama? Sebab Nabi SAW tidak menyebutkan secara jelas tentang perkara ini. Adakah boleh ataupun tak boleh? Dalam riwayat memang Nabi sebut tidak boleh seorang yang haid dan junub baca Al-Quran. Tapi hadis ni hadis yang bila mana dinilai oleh sebahagian ulama, hadis ni hadis yang tidak kuat, hadis yang dhaif. Jadi sebahagian ulama kata bahawa hadis ni hadis yang sahih ataupun hadis yang boleh dijadikan hujah, dalil dengan sandaran hadis-hadis lain. Sebahagian ulama dia tak gunakan hadis sebagai hujah. Jadi kesimpulannya adalah jumhur ulama ataupun majoriti para ulama, sama ada ulama adalah mazhab Hanafi, ulama adalah mazhab Syafi'i, ulama adalah mazhab Hambali, nyatakan bahawa tidak dibolehkan orang perempuan yang haid itu baca Quran. Majoriti para ulama. Cuma dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa boleh orang haid itu baca Quran. Sebab apa? Sebab hadis yang dijadikan sandaran oleh majoriti para ulama itu hadis yang tidak kuat, dan berdasarkan pada hadis lain, hadis yang di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dia buat haji, Nabi SAW beritahu pada dia, bila mana Aisyah mengadu pada Nabi bahawa dia sedang haid, Nabi kata buatlah apa saja melainkan tawaf. Tawaf je tak boleh. Maknanya kata buat apa saja itu maksud termasuk dalamnya adalah baca Quran. Jadi saya sempat tengoklah beberapa fatwa, antaranya fatwa daripada mantan mufti wilayah ataupun mantan menteri agama Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia pun bawakan pandangan inilah. Dia kata bahawa ini khilaf dalam masalah ini. Kalau kita guna pandangan mazhab Syafi'i, tak bolehlah baca Quran. Tapi kalau guna pandangan mazhab Imam Malik, mazhab Maliki boleh. Dan kita nak pakai mana? Kita pakai, bagi saya lah, berdasarkan kepada keperluan lah. Kalau kita ni, contohnya kan kita ni hafal Al-Quran, kita ni takut khawatir kalau sekiranya kalau kita ni tinggal lama Al-Quran disebabkan kita ni uzur, kita mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, bagi orang yang bersalin mungkin dalam 2 bulan, menyebabkan Quran tu hilang, maka bolehlah dia baca Quran walaupun dalam keadaan haid. Ataupun kalau dia mengajar Al-Quran, dia mengajar Quran kan, dia mengajar sekolah tahfiz ke, ataupun dia mengajar Quran lah, dia mengajar walaupun dia bukannya ustazah, dia mengajar Al-Quran kepada orang lain. Jadi kalaulah nak tunggu setiap kali dia uzur, dia tak mengajar lah. Jadi bila anak murid nak habis belajar ni, kan? Jadi dia pun gunakan pandangan mazhab Maliki untuk dia mengajar Al-Quran. Sama juga macam budak-budak kat sekolah kan, budak-budak kat sekolah bila mana dia mengajar, dia ada exam kan, ada exam, maka dia pun baca Quran walaupun dalam keadaan dia ni haid. Jadi kalau tanya kan, ustaz tu kata boleh, ustaz kata boleh, memanglah sebab awal-awal lagi saya sebut bahawa ini adalah masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa ulama selisih? Sebab mereka tidak sepakat dalam memahami hadis Nabi SAW. Ada ulama yang mana hadis itu sampai pada dia, dan ada ulama yang hadis tak sampai pada dia. Saya ambil contoh mudah. Contoh
yang mudah adalah berkaitan dengan puasa sunat, sunat, puasa sunat, puasa enam. Puasa enam kan. Puasa enam dalam mazhab Syafi'i dia adalah sunat. Tapi bagi mazhab Maliki dia adalah bid'ah. Dia bukanlah sunat. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i berdasarkan kepada hadis siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti dengan puasa sunat 6, maka seolah-olah dia puasa setahun. Tapi hadis ni tidak di dalam pengetahuan Imam Malik ataupun mazhab Maliki. Sebab itulah inilah berlaku perbezaan. Punca berlaku perbezaan adalah sebahagian hadis sampai kepada sebahagian imam dan sebahagian hadis tidak sampai kepada sebahagian imam yang lain. Dan juga perbezaan mereka dalam memahami nas-nas Al-Quran menyebabkan perbezaan natijah yang berlaku kepada para ulama. Sikit lagi, seminit yang saya nak habiskan. Habis itu Ustaz, kenapa ulama ni berbeza pandangan? Kan? Biasa, bukan ulama ni berbeza pandangan. Doktor-doktor pun beza pandangan juga kan. Ada doktor ni kata, kalaulah awak ni tinggi kolesterol, jangan makan telur. Sebab telur tu ada kolesterol, tak boleh makan. Jumpa dengan doktor lain kata, awak kena makan kolesterol, awak kena makan telur. Sebab dalam telur tu ada lemak yang baik. Ada lemak yang baik. Jadi lemak yang baik ni boleh membantu untuk meningkatkan kolesterol yang baik. HDL. Kan? Jadi dalam kalangan pakar-pakar perubatan pun mereka berbeza pandangan tentang boleh makan ataupun tak boleh makan satu-satu perkara bila mana mereka ni menghadapi satu-satu jenis penyakit. Wallahu alam. Saya kira sekadar tu untuk malam ni kita mula 10.23. Uh, saya rasa dah tak ada apa yang saya nak sampaikan. Saya bukalah kepada persoalan kalau ada. Terima kasih Ustaz. Jadi saya bukakan sahabat-sahabat kalau ada sebarang soalan nak tanya Ustaz pasal alam gaib dan alam nyata ni, dipersilakan. Tapi Ustaz, saya ada soalan lah. Betul. Datuk Marina, Ya, ya. yang tadi tu jelas soalan berkaitan dengan boleh baca Quran atau tak boleh tu. Saya faham yang itu. Cuma bila saya dapat teks tu, jadi saya pun confused lah sekejap. Sebab saya rasa bahagian baca Al-Quran ni dah banyak dikupas oleh ustazah-ustazah yang lain lah yang saya pernah mengaji. So, saya pernah mengaji, ustazah saya sendiri tengah haid. Tapi boleh mengajar. Dan juga pada anak-anak tahfiz, orang yang belajar agama. Macam anak saya dulu sekolah Ulul Albab, di period pun dia orang masih hafazan. Cuma saya tak faham bila dia cakap bila-bila masa kita boleh baca. Itu yang saya confused tu lah. Yang bahagian kat situ. Okey, Nata. Bila istilah yang dia kata bila-bila masa boleh baca tu memang ulama pandangan macam tu. Yang tak dibacanya adalah orang junub saja. Sebab apa? Sebab dia kata kalaulah haid ni bukan pilihan kita. Kita tak boleh nak contohkan orang yang haid 7 hari kan. Hari kedua dia haid. Dia tak boleh nak tunggu sampai hari ke-7 dah. Dia tak boleh nak hilangkan haid itu dengan sebab dengan dia mandi apa, tak boleh. Sebab dia kena tunggu sampai habis. Beza dengan junub. Bila orang tu junub, bila dia bersama dengan suami ataupun isteri dia tak boleh baca Quran. Dia tak baca Quran. Yang ni jelas. Tapi bila dia boleh baca, bila dia mandi junub, hilanglah halangan yang menyebabkan dia tak boleh baca Quran tu. Jadi Ustaz, ulama yang kata tak boleh baca, kita boleh baca kalau yang boleh baca tu maksudnya boleh baca tapi tak boleh sentuh kan Ustaz? Betul. Dia boleh baca tapi tak boleh sentuh lah. Dia tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Cumanya dia boleh sentuh Al-Quran yang mana yang ada tafsir yang banyak. Contoh kan dalam ni kan, penafsiran tu lebih banyak berbanding dengan ayat Quran. Boleh sentuh lah. Tapi yang boleh baca ni, majoriti para ulama kata bahawa tidak boleh orang haid ni baca Quran. Imam Malik ataupun dalam mazhab Maliki kata boleh baca walau dalam keadaan haid, walaupun dia bukannya seorang yang mengajar Al-Quran dan bukanlah orang yang belajar Al-Quran. Dia boleh. Tapi kat sini kita kan tengok keperluan lah. Kita ni tiba-tiba kan masa datang bulan tu lah rajin nak baca Quran. Pelik pula kan. Jadi maksudnya kita zikirkan tu boleh lah Ustaz kan. Setiap malam kita tidur, kita dah baca Al-Mulk, Sajadah tu, kita buat amalan harian kan. Dan kadang-kadang orang salah faham kan. Kalau saya dah baca Quran, bila uzur ni kurang lah pahala saya. Jangan anggap macam tu. Kenapa kita ni tak baca Quran? Perempuan kan. Bila mana uzur, kenapa tak baca Quran? Sebab dia mematuhi perintah Nabi SAW.
Jadi apabila dia tak baca Quran dengan sebab dia patuh pada perintah Nabi, maka dia dapat pahala. Kalau dia baca Quran, dia dapat pahala. Dia tak baca Quran sebab uzur dan dia yakin bahawa itu adalah pandangan yang paling tepat, maka dia pun dapat pahala. Orang yang uzur, perempuan, orang uzur kan, sekalipun dia ni tak boleh semayang, tak boleh semayang duha, dia tak boleh buat kebiasaan yang dia buat. Semayang duha tak boleh buat, semayang tahajud tak boleh buat, tapi sebab dia uzur, sebab dia uzur. Dengan disebabkan dia uzur tu, dia meninggalkan solat duha. Adakah dia tak boleh pahala? Dia akan boleh pahala sekalipun dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia tak semayang. Sebab apa? Sebab dia patuh kepada Nabi SAW. Patuh pada Allah Ta'ala. Jadi, kita semayang pun, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita patuh pada Allah Ta'ala, patuh pada Nabi. Kalau kita semayang sebab dapat pahala, sebab kita patuh pada Nabi, bagi orang tak semayang, sebab patuh pada arahan Nabi, jangan semayang bila mana kita ni uzur, maka kita pun dapat pahala. Itu tadi. Wallahualam. InsyaAllah, faham, faham Ustaz. Ada sebuah soalan ke? Kalau tak ada, saya dah ada satu soalan Ustaz. Kadang-kadang ada, bila kita tidur malam, kita dah bacalah, dah zikir, dah baca doa, dah baca uh, dah baca Al-Quran, kita tidur, tapi ada masa yang kita tak betul-betul nyenyak lagi tidur. Maksudnya dalam proses nak tidur tu, kadang-kadang ada satu peristiwa kita rasa macam ada something datang kat kita Ustaz. Ada something datang, kita punya jantung palpitation berdebar laju, kita rasa macam ada orang tindir kita, sampai kita nak bersuara pun tak keluar, sampai kita usaha-usaha sekejap baru kita boleh bangkit duduk tersedar buka lampu. Kadang-kadang benda ni pernah jadi kat saya 2 kali. Jadi saya wonder lah Ustaz, benda ni kita punya perasaan je ke memang ada jin ke? Macam mana tu Ustaz? Doktor berlaku 2 kali. Saya berlaku banyak kali. Doktor tak terkira banyaknya. Mana lah? Saya faham benda tersebut kan. Kerana bila saya tidur tu, rasa macam ada benda pegang ni. Rasa tegang badan. Rasa nak... dan biasanya sebelum tu, dia diikuti dengan mimpi lah sebelum tu. Saya mimpi datang benda-benda. Kadang-kadang datang manusia. Datang manusia biasa. Tapi bila mana dia... Bila kemudian dia jadi... Dia datang dekat, dia berubah. Masa tu lah, time tu lah saya rasa. Saya cakap Boleh ni pun bergerak. bulu roma saya naik ni. Kan? Kemudian dia akan rasa macam saya kena pegang, tak Tak boleh bergerak. gerak. Ya. Kemudian saya cuba baca kursi pun tak boleh. Dan akhirnya saya cuba paksa baca, saya akan takbir. Kemudian akhirnya dapat bergerak. Jadi persoalan doktor tu, uh, oleh kerana kita ni tahu bahawa kita tidak berseorangan di alam ini, maka kemungkinan itu adalah jin. Kemungkinan itu adalah jin. Dan kebiasaannya, bila mana saya berlaku macam tu, saya akan bangun, saya akan baca ayat kursi, saya akan istighfar, saya akan tidur dan tak ada apa dah. Biasa macam tu lah. Betul. Bisa. Ah. Bila Jadi saya bila rasa, dah berjaya bangkit duduk tu, dan lepas cuba baca ayat kursi, baca Allah Akbar, dah berjangkit duduk kat lampu, lepas tu tengok tak ada apa, lepas tu saya akan baca ayat kursi lah, tak tahu berapa kali baca ayat kursi, tidur, hilang kan? tutup bantal kat muka, tu tidur lah. Tidur tak sedar dah lah. Lepas tu tak ada lah kan? Tak ada dah. Jadi itulah saya rasa, bila kita belajar malam ni, kita bukannya berada seorang-seorang kat alam ni, tak mustahil lah itu adalah jin. Kadang-kadang ni nak gurau kita kan, macam tu lah kan? Tak nak Ustaz. Guru pun tak nak. Itulah. Okey, jadi kalau tak ada kan? Tak ada soalan ni. Okey, kalau tak ada soalan Ustaz, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan dengan doa sikit Ustaz pada Ustaz, dan Okey. seterusnya tasbih kafarah dan suratul As. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, dosa pasangan kami, ya Allah, dosa anak-anak kami, ya Allah, dosa seluruh zuriat dan keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang suka kepada ilmu, suka pada majlis ilmu dan suka mencari ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami mengamalkan perintah-Mu, ya Allah, dan meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang berpanjangan kepada kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan husnul khatimah.
ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة. Ya Allah, janganlah Engkau akhirkan kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum semua. Kita jumpa hari Isnin ni ya semua. Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama. Sama-sama. Sama.